Calon tetap gigi berkempen walaupun berdepan dengan kekangan prosedur operasi standard SOP. Wartawan kami Nurul Nadia Muhammad Kamaruzaman berkesempatan bersama calon meninjau kaedah mereka berkempen secara norma baru. Bagi mendapatkan butirannya, kita berlintas langsung bersama Nadia di Melaka. Silakan Nadia. Baik, terima kasih rakan setugas di studio bersama saya bersiaran langsung di Melaka, dan hari ini masuk hari ketiga kempen dan bersama saya ketika ini adalah calon daripada N18 Air Molek iaitu Cikgu Rafi, dan hari ini saya berkesempatan untuk mengikuti Cikgu Rafi berkempen dan apa yang saya fahamkan adalah cara berkempen ketika ini adalah dalam keadaan norma baharu, dan bagi Cikgu Rafi sendiri, bagaimana agaknya berkempen dengan secara norma baru, dan Cikgu Rafi sendiri pun adalah antara calon pertama yang bertanding pada pilihan raya negeri Melaka ni. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada bernama kerana sudi menemui rumah saya. Jadi beginilah, selepas 3 hari kempen, saya masih lagi mengekalkan kaedah yang telah ditetapkan melalui SOP. Jadi kaedahnya ialah antaranya tidak boleh berkempen secara bersemuka. Jadi apa yang patut saya buat ialah setiap hari kami akan bergerak ke setiap taman perumahan. Pertama yang kita dapat lihat pada pagi ini, kita pergi rumah ke rumah tanpa boleh berkomunikasi. Jadi lain-lain kaedah yang saya amalkan setiap hari daripada pagi sampai ke malam ialah kita akan duduk minum di warung sambil kalau ada di kalangan yang berhampiran dengan kita bolehlah berbincang sedikit tentang politik dan juga hala tuju kita lah. Jadi ianya sangat menyusahkan dan memenatkan, tetapi kita tak ada cara lain lah. Kita terpaksa melakukan sebarang aktiviti politik untuk kempen PRN 15 Melaka kali ini dengan cara yang telah ditetapkan. Difahamkan cikgu menggunakan kaedah mengedarkan face mask dengan poster ni kan. Dah berapa banyak dah distribute face mask? Sasaran kita ialah setiap hari kita akan keluar lebih kurang pergi rumah ke rumah dalam 1000 rumah lah. Jadi begitu juga dengan jumlah face mask. Face mask ni kita untuk menggalakkan pengundi-pengundi di Don Air Molek ini sendiri untuk keluar mengundi dengan menjaga menjaga SOP, memerlukan supaya tidak berlaku jangkitan lah. Kita punya sasaran ialah semua pengundi kita akan jumpa, dan kalau ada peluang untuk memberitahu mereka bahawa semasa mengundi atau sebagainya dalam perjalanan pulang dan balik mengundi harus memakai face mask ini. Kerana untuk mereka keluar adalah satu perkara yang diwajibkan. Bila ada perhimpunan, contohnya di bilik mengundi nanti perlu memakai face mask. Jadi memudahkan mereka lah. Selain daripada jadual berkempen seperti turun padang kan, yang cikgu dah lakukan, ada tak cikgu lakukan kempen dengan cara social media? Sebenarnya memang kita yang pertama ialah kita berkempen melalui social media lah. Kita akan beri penekanan kerana kaedah ini lebih memudahkan. Dia terus kepada pengundi-pengundi yang berada di dalam Don Air Molek ini. Jadi saya rasa antara medium yang berkesan ialah social media, kerana kita ada tim yang berkaitan, dan juga dengan bantuan tenaga daripada jentera-jentera daripada luar Melaka. Mereka hanya tinggal di homestay, di bilik hotel dan sebagainya, akan melakukan aktiviti berkempen melalui social media. Okey, baik cikgu, selama dah 3 hari berkempen ni, apa mungkin isu yang perlu diketengahkan di sekitar Air Molek ni yang boleh cikgu mungkin selesaikan jika diberi peluang untuk menjadi wakil rakyat di sini? Sebenarnya saya dah sebut berulang kali bahawa saya tidak akan membuat tindakan ataupun janji-janji untuk secara populis sajalah. Tapi hasrat saya yang paling penting ialah kebanyakan isu yang berkaitan dengan Don Air Molek ini ialah banjir. Dan saya dipahamkan permulaan itu telah dimulakan tapi tersekatlah. Contohnya pelebaran sungai dalam takungan banjir. Yang ini harus saya tekankan jika saya dipilih sebagai Don. Lain-lain ialah masalah penjaja. Penjaja yang mula terkesan dengan pandemik COVID ini,
mereka kehilangan pendapatan. Jadi kita akan bantu mereka dari segi persediaan untuk memulakan perniagaan dan sebagainya. Samping itu, pelajar-pelajar sekolah juga terkesan. Jadi sebelum ini hampir setahun mereka terpaksa belajar melalui PDPR. Malangnya talian internet di kawasan ini agak lemah lah, sederhana lah saya kata. Yang kadang-kadang tidak boleh mengikuti PDPR daripada rumah itu sendiri. Jadi saya akan beri penekanan kepada isu-isu yang penting macam ni jika saya dipilih untuk mewakili penduduk di N18 Air Molek ini. Okey, baik. Terima kasih Cikgu kerana sudi bersama Bernama TV. Dan sekian saja laporan saya untuk hari kempen ketiga hari ini. Untuk itu kembali kepada rakan tugas di studio.